Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma rabbana syrah lana sudurana, ya Allah yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian, wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami, waj'alna minal ladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah, dan jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa mendengar ayat-ayat-Mu, mempelajarinya, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran, mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma razuqna as-sakinah war-rahmah wa du'a al-malaikah wa dhikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami tenang hati kami dalam majlis ini, sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami, sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang udzur sakit yang ada dalam majlis ini, keluarga kami dan juga kaum muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, nugerahkanlah juga kepada kami ilmu pengetahuan yang berguna, kemudian Engkau senaraikanlah kami ini di kalangan hamba-hamba-Mu yang saleh. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah yang Tuhan kami, anugerahkanlah dari sisi-Mu rahmat, kemudian Engkau bentukkanlah dalam seluruh urusan kami jalan petunjuk-Mu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Laqad ja'akum. Laqad dua kalimah tu laqad. La makna sungguh-sungguh, qad makna sungguh-sungguh. Kalau dua kalimah makna sungguh-sungguh, dia kuat, maknanya perkara ni perkara yang kuat. Dia panggil confirm dalam bentuk yang lebih kuat, yang tidak boleh ditolak lagi. Ja'akum, telah datang kepada kamu. Kamu tu semua kita lah. Walaupun pada turun ayat ni kepada orang Arab, tetapi Rasul diutus kepada semua, rahmatan lil alamin, maka kamu itu kepada kita termasuk. Telah datang kepada kamu Rasulun, oleh seorang Rasul, min anfusikum, dari jenis kami, min dari anfusikum,
diri kamu maknanya dari jenis kamu, bukan jin, bukan malaikat, dia daripada jenis kamu. Azizun, dia seorang rasul, dia juga aziz. Aziz kita terjemah aziz makna rasa tanggungjawab, berat, berat tanggungjawab, alaihi ke atasnya, ke atas rasul itu. Ma'anittum, apa jua yang kamu deritakan. Anak ni daripada anak. Anittum, tum tu kamu, apa yang kamu deritakan. Antum anittum, apa yang kamu deritakan. Apakah yang dideritakan oleh manusia pada saat datang Nabi? Apa derita? Derita akidah. Paling besar manusia menderita kerana tak jumpa Tuhan sebenar, kan? Tidak jumpa Tuhan sebenar, duk sembah berhala. Itu yang anittum. Lagi orang Yahudi pada waktu itu nak cari Nabi, nak Nabi akhir zaman. Dia ulama, tapi mereka bila Nabi datang daripada keturunan Arab, dia tolak juga. Jadi ataupun masalah-masalah lain yang dideritakan oleh umat ini, Nabi begitu mengambil berat. Aziz no izzah, rasa bangga boleh tolong orang. Subhanallah. Ustaz, rasa bangga boleh tolong orang. Subhanallah. Kita nak tolong orang ni, masya-Allah, serabut tengok orang susah, serabut tengok orang berhajat, tak rasa bangga. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aziz, rasa mulia turun. Subhanallah. Ma'anitum, apa yang kamu sedang hadapi. Yang ketiga, harisun alaikum. Harisun, sifat Nabi yang ketiga ialah haris. Haris ni dia macam cakna lah, cakna. Maknanya ambil perhatian betul-betul. Aziz tu rasa bangga pun, lepas tu dia ambil berat. Allah, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kita berhenti situ tu. Harisun alaikum. Alaikum tu atas kamu. Dia jaga sungguh kita. Sehingga dia nak mati, Nabi tak sebut benda lain, sebut ummati kan. Allahu akbar. Bil mu'minina raufur rahim. Tuan-tuan, jangan baca harisun alaikum bil mu'minin, jangan berhenti situ. Berarti harisun alaikum, ambil bil mu'minina raufur rahim, sebab itu ayat sempurna. Kalau bil mu'minin dia panggil khabar, predikat. Raufun tu mubtada akhir. Nabi ni kalau orang beriman, dua sifat dia kepada orang beriman. Sifat dia rauf, dia jaga betul-betul. Orang beriman dia rauf. Rauf ni sangat menyatuni. Allahu akbar. Kita sesama kita ni kan, macam mana? Ini sifat Nabi. Bukan setakat dia santun ni dengan orang mukmin, rahim, saya menyayangi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Raufur Rahim ni nama Allah. Kalau kita tengok dalam ayat 10 surah Al-Hasyr yang kita belajar itu, siapa ingat? Rabbana hablan Rabbana, kita baca dalam solat jenazah tu, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufun rahim. Itu Raufur Rahim, itu Allah. Di sini Raufur Rahim ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang doa yang Allah tu ayat 10 surah Al-Hasyr, Prof.
surah Al-Hashr ayat 10. Jadi di sini kita nampak berapa sifat Nabi. Rasulun min anfusikum. Yang kedua, azizun alaihi ma anittum, berarti situ. Yang ketiga, harisun alaikum. Yang keempat, bil mu'minina rauf. Yang kelima, bil mu'minina rahim. Cuma dia tak, orang kata bahasa Arab ni padak, dia tidak asing. Kalau bil mu'minina raufur rahim tu dia ada dua ayat tu. Dia ada dua ayat, dipecah, dicantum. Bil mu'minina raufur rahim, asalnya bil mu'minina raufun satu, bil mu'minina rahimun dua. Kemudian dia cantum untuk nak ringkas cakap, tak cakap banyak. Kata makan nasi lah, kenapa tak sebut air? Air tu reti-reti, takkan makan nasi air tak minum, lekat lah. Tak ada, tak sebut air pun tahulah package dia. Okey baik, kita dah faham betul-betul maknanya 5 sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya nak tanya hadirin, laqad ja'akum rasulun. Rasulun ni siapa? Nama apa rasul ni? Muhammad. Okey, ada takdir kita boleh buat macam ni, laqad ja'akum Muhammadun. Laqad ja'akum Muhammadun. Boleh kita takdir begitu. Sesungguhnya telah datang kepada kamu Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu. Siapa Nabi Muhammad? Rasulun min anfusikum. Dia kait gitu. Maknanya Rasul itu jadi khabar pula. Kalau kita nak buat gitu, dia di khabar kepada Muhammadun Rasulun min anfusikum. Kalau kita tak sebut Muhammad, kekal gini dia sebagai fa'il, ja'akum rasulun. Kalau kita buat ja'akum Muhammadun, jadi ada soalan pula, siapa Muhammad itu? Apa sifat Muhammad? Rasulun min anfusikum. Ada huwa rasulun min anfusikum, azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum, bil mu'minina raufun rahim. Itu boleh kita takdirkan begitu. Saya suka begitu sebab dia macam kita perkenalkan siapa itu Rasul. Siapa itu Rasul, iaitu Muhammad, Nabi Muhammad, ataupun Muhammad Rasulun min anfusikum. Maknanya dia ni sifat-sifat Nabi lah. Dari sudut nilai pula, nilai hidup kita kepada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita boleh dapat? Kita rasul ke? Tak. Kita disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kita ialah ra'in. Ra'i. Kullukum ra'i. Kan? Apa makna ra'i? Semua kamu adalah pemimpin. Ra'i. Pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Makna kita ni bukan rasul, tetapi kita pemimpin. Jadi sebagai pemimpin, apa tanggungjawab kita kalau nak ikut qudwah kepada Nabi? Kita kena ada sifat aziz. Aziz, sifat Nabi itu kita kena ikut. Kita rasa mulia, rasa beban, bertanggungjawab atas alaihi itu, atas diri kita, ma'anitum, siapa yang kita pimpin. Siapa yang kita pimpin? Saya tak pimpin siapa-siapa. Saya ayah kepada 10 orang anak, maka 10 orang anak itulah ma'anitum. Kan? Haji Zakaria, betul tak? Kita ra'i. Makna 10 orang anak itulah ma'anitum. Pimpin keluarga kan? Lepas tu dengan anak-anak kita ni macam mana? Harisun alaikum. Sebagai pemimpin, sebagai ayah, haris, sangat-sangat menjaga, sangat-sangat ambil berat, sangat-sangat memberi tumpuan kepada anak-anak. Kita ambil sifat Nabi kan? Okey. Bil mu'minina raufur rahim.
Di sini bil mukmini kepada rasul kita. Kalau kita pemimpin anak-anak, bil aulad, kita ambil sini. Bil aulad, dengan anak-anak, raufur rahim. Ataupun kalau Perdana Menteri, bil rakyat, bil ra'iyah, raufur rahim. Dengan rakyat, dia menyatuni dan mengasihi. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah kami dan pemimpin-pemimpin kami sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Allahu akbar. Kalau kita boleh memiliki nilai-nilai Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, cukup mulia keluarga kita, cukup hebat keluarga kita. Baik. Yang keempat, ayat ni, adakah sifat ini adakah diberi nilai oleh masyarakat termasuk kita kepada Rasulullah? Nah, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila datang dalam sifat aziz alaihi, nak cari di mana orang yang begini? Harisun alaikum, nak cari mana orang macam ni? Bil mu'minina raufur rahim, nak cari. Dalam keadaan sifat yang baik begini pun ramai yang menolak. Ramai yang kata Nabi majnun, Nabi gila. Ramai yang mengatakan Nabi kahin, bomoh. Ramai yang mengatakan Nabi itu sahir, tukang sihir. Padahal sifat ini tak boleh nak tanding dah kan. Masih lagi dianggap Nabi itu begitu. Kita dalam kita menangani kehidupan sudah tentu akan berdepan dengan tomahan-tomahan yang tidak baik. Jadi apa yang kita nak buat ni? Kalau kita berdepan dengan tomahan-tomahan ataupun cabaran-cabaran gini. Sebab tu anda kata ayat 129 tu perlu kita baca juga. Dalam kita membentuk diri kita dalam suasana yang begitu baik, harmoni ini, tiba-tiba ada orang yang orang kata tak puas hati juga kan. Jadi ayat yang berikut itu menjawab. Fa'in tawallau. Ini isu lah. Dalam kita ada dah sifat-sifat yang baik sebagai pemimpin, sebagai ketua rumah. Tiba-tiba tawallau. Tawallau ni kita nak terjemah macam mana? Jika kamu berpaling ke, jika mereka berpaling. Tawallau. Okey, dalam isu ni kita tengok kalau kita kata kamu tak sesuai. Jika kamu berpaling, maka katakanlah kepada kamu tak sesuai. Jadi tawallau di sini dengan makna ya tawallau, mereka. Kita terjemah mereka. Maka jika mereka berpaling daripada ikut Rasulullah, berpaling daripada ikut sunnah Nabi, tak terima agama kan, dengki pada Nabi, macam orang Yahudi dengki pada Nabi, mereka berpaling, tak nak terima. Bagaimana Nabi, sikap Nabi, Allah hajar Nabi, orang yang tak terima ni kamu kena ucapkanlah begini, faqul, maka hendaklah kata hasbi Allah. Ataupun bila kita sambung hasbi Allahu, itu ayat lengkap. Ayat lengkap. Hasbi Allahu. Apa makna hasbi? Cukuplah aku ini Allah. Kadang-kadang kita kan, bila kita berdepan dengan ujian, kita takut juga kan? Takut, memang takut. Tapi kena kata hasbi Allah. Kira hasbi ni hitungan kecukupan Allah. Kata cukup kan dengan kata hasbi Allah? La, tak lagi. Mesti ada nilai dalam diri kita, la ilaha illahu. Kita kena bertindak mendekati dia. Kalau kita kata hasbi Allah, tiba-tiba tak semayang pun, tak mari masjid pun, tak buat baik pun, tak guna. Tak guna nilai hasbi Allah itu. Mesti la ilaha illahu. Mesti diikuti dengan nilai ubudiyah. Lepas tu duduk diam diri kat masjid kan? Tak. Alaihi tawakkaltu. Buatlah kerja, serahlah
hanya kepada Allah. Alaihi tawakkaltu. Ayat biasa tawakkaltu ala Allah kan. Tapi dia ala Allah tawakkaltu. Hak ni pegang betul-betul. Dia tak depan. Hanya Allah, hanya ke atasnya aku berserah. Buat kerja. Apa yang patut buat. Tapi peganglah Allah. Macam mana nak pegang Allah? Serah pada Allah dalam keadaan kita hamba yang taat. Subhanallah. Kenapa hanya kepada Allah kita berserah? Sebab dia wahwa dan dia hanyalah Rabbu. Apa makna Rabbu? Tuhan punya. Kalau kita tanya Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Tuhan ni makna Tuhan punya yang mengurus. Rabb. Kalau ilah, Tuhan yang disembah. Kalau Rabb, Tuhan yang mengurus dan menjaga, memiliki. Mengurus, menjaga, memiliki. Apa yang dia milik? Al-Arshi. Kita duduk mana? Bumi. Atas kita langit. Lepas tu ada lagi cakrawala yang lain yang banyak. Kesemua ini Arash. Bukan bilik bumi saja yang kita berdepan dengan orang di bumi je. Tapi orang di langit, malaikat, kita tak tahu siapa. Jadi Allah memiliki ini, bumi dan seluruh cakrawala, dia yang Rabbul Arshil Azim. Jadi gagahlah orang yang mengikut sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak adalah orang kata tidak berat sangatlah berdepan dengan orang kata rasa pening kepala, tension kan. Hasbi Allah kan. Muslimah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi doa ni Nabi baca 7 kali pagi, 7 kali petang. Hasbi Allahu la ilaha illa anta. Hasbi Allahu. Satu, kita ada 4 ni. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsy al-azim. 4 dia punya 4 ayat yang kita kena pegang. Hasbi Allah. Kuat tu. Dah, kalau berdepan dengan musuh, hasbi Allah. La ilaha illa hu. Hasbi Allah, pegang akidah. La ilaha illa hu, syariah. Syariah tu. Lepas tu alaihi tawakkaltu, akhlak. Kan? Kemudian wa huwa rabbul arsyil azim, tawakal. Akidah, syariah, akhlak, tawakal. Subhanallah. Jadi insya-Allah kalau kita tengok Ma'thurah, dia ada, kalau Ma'thurah Kubra tu dia tulis 7 kali kan. Itu antara kelebihan kita baca hasbi Allahu la ilaha illahu ataupun 2 ayat ni, yang anda baca dalam hadis, dia kata tidak ditimpa mana-mana yang membaca hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, tidak ditimpa ke atasnya apa-apa alhammu wal huznu, apa-apa kesedihan dan kedukacita pada hari tersebut. Jadi insya-Allah selain daripada tu, kita selawatlah ke atas Nabi 10 kali pagi, 10 kali petang. Selawat ke atas Nabi sekurang-kurangnya supaya kita terpelihara daripada keburukan-keburukan alam ini. Jadi untuk hari ini situ saja insya-Allah. Kita kaitkan dengan ni dengan ya, hasbi Allah. Itu betul juga. Cuma hak tu kita sebut hasbi Allah, kita pegang kat dia. Itu kita sebut sebab lain. Ni'mal maula. Tak? Ni'mal nasir. Ni'mal maula ni wali. Wali ni macam penjaga. An-nasir ialah pelindung. Dia hasbi Allah, kesuruh pada Allah. Sebab apa? Sebab dialah sebaik-baik. Nikmat tu sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pelindung, penjaga dan pelindung. Betul, boleh juga. Tapi kalau yang ni pun termasuk, bacalah apa-apa yang kita dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita cukup setakat ni untuk hari ini insya-Allah.
Dengan izin Allah besok kita sambung muka surat 21 Al-Ankabut wa ma kunta tatlu. Tak dia nak kata dia di bawah tajuk sifat-sifat. Ini di bawah tajuk muka surat berapa? Muka surat 18 tu kan, kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya antara kepribadian gitulah. Jadi kita boleh tiru lah dalam memimpin, insya-Allah. Balik kat rumah letak nak buat apa ni, sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya boleh ikut ataupun apa-apalah tu buat. Sekarang ni orang suka WhatsApp. Nah, dia buat rekasan sikit, dia WhatsApp cari pahala. Kalau orang kata, kalau orang marah diam je lah. Hasbi Allah. Kadang-kadang dia kata diam, marah serabut, dia kata hasbi Allah. Niat molek sebab amal soleh ni ada ilmu, niat, ikhlas, istiqamah. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.